malam ni punya topik, kita akan cakap pasal bariatric surgery versus tummy tuck and liposuction. So you guys kalau ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa kemusykilan ataupun ada apa-apa pendapat, opinion, was-was nak buat tapi apa yang perlu dilakukan, ini adalah masanya kerana doktor kita tak akan charge consultation fee malam ni. So kalau you guys ada soalan, korang just tekan je kat komen tu. Kalau misalnya kata Shi tak nampak, korang just spam komen tu supaya Shi perasan korang punya komen dan soalan. Okay? So kalau ada soalan, utilize this session as much as you can. Yes. Kalau tak, dia akan charge you. Always people ask me, Dr. Renu buat teleconsultation tak? Teleconsultation tak? Ni lah ni. Inilah masanya. Inilah masanya. Hai, ada orang lock hadiah dah. Jawapan dia A. Soalan Jawapan belum lagi ya. Encik Sifu Mars belum. Sabar ya. Save video. Dr. Reni save video ya. Okay, I think can we just start with the first question about your background? She nak introduce dulu tak? Siapa doktor? Siapa Shi? Who are you Shi? I am the moderator. Hi guys, selamat datang ke page Avicenna. Bukan SHE. Bukan. Itu grup Taiwan, bukan saya. Saya SHIE, saya moderator anda untuk malam ni, representative daripada Avicenna Special Hospital. Selamat datang, selamat menonton. Kepada anda, terima kasih kerana sudi meluangkan masa malam minggu anda, berkorban masa dengan keluarga untuk join kita di session ni. Mak kata Dr. Renu, knowledge is power. Okay? So untuk everyone yang menonton, kita ada Dr. Reni Rajan, konsultan upper gastrointestinal surgeon, dan juga Dr. Wan Shazli, konsultan plastic and reconstructive surgeon. So untuk malam ni kita akan bercakap mengenai bariatric surgery versus tummy tuck dengan liposuction. Bukan versus tu bergaduh ya, bukan bergaduh. Cuma kita nak bagi penerangan, pencerahan mengenai apa itu bariatric surgery dengan tummy tuck and liposuction. So you guys again, kalau ada soalan, kalau ada pendapat, ada kemusykilan, ada orang kata nak buat tapi ragu-ragu ya, mungkin boleh tanya dengan doktor kerana doktor malam ni tak akan bagi consultation fees kepada anda. And then kalau anda tengok dekat hadiah kat bawah tu bernilai lebih RM1,000 ya untuk anda semua yang bakal memenangi, insya-Allah siapa yang stay hingga ke hujung rancangan, ataupun nanti doktor akan tanya soalan. Jadi anda kena fokus ya. Doktor akan bagi soalan dan anda kena jawab dengan betul sahaja baru dapat hadiah-hadiah tersebut. Saya tak boleh. Okay? So and then kita sembang-sembang santai, chill je malam ni. Jadi sebelum tu kita nak tanya dulu doktor punya background kan. Apa you guys punya apa tu the biggest achievement lah yang korang pernah buat lah, based on kita punya topik ni kan. So mungkin kita start dengan Dr. Renu first lah. Ladies first Dr. Wan. Please. Okay, Dr. Renu, mungkin doktor boleh share sikit doktor punya designation consultant upper gastrointestinal surgeon. Apa tu gastrointestinal surgeon dan juga maybe your achievement yang terbesar you pernah buat? Yang besar achievement tu maybe my audience today boleh just Google kot, segan pula nak cakap. Okay, apa tu upper gastrointestinal dan bariatric? Panjang. Orang tahu pakar bedah bariatrik tapi tak ramai yang tahu apa tu upper gastrointestinal surgeon. Lepas tu dia dengar apa consultant, maksudnya perunding je ke? Bercakap je, tak operate. Tak, kita orang berdua ni sebenarnya adalah pakar bedah. Okay, when you say consultant means dia macam kepakaran tertinggi lah, something like that. Okay, so upper gastrointestinal surgeon bermaksud bahagian semua penyakit berkaitan dengan esophagus, iaitu saluran telan, perut dan usus kecil. Usus besar ni sebenarnya dia sub kepakaran colorectal. So upper gastrointestinal is atas daripada usus besar. Masuk akal tak? Make sense tak what I'm saying? So maksudnya penyakit reflux, gastrik, penyakit kanser berhubung organ-organ ni, dan juga pembedahan bariatrik. Okay, pembedahan bariatrik pula adalah pembedahan untuk menurunkan berat badan bagi tujuan merawat lebih daripada 50 jenis penyakit yang berkait rapat dengan masalah berat badan berlebihan. So that is what I do. Okay. So basically macam berat badan berlebihan tapi gastrointestinal. So kalau doktor pun boleh merawat obesity
So yalah, obesity ni dia ada kategori berat badan berlebihan, overweight. So obesity ni maksudnya kita kena BMI. BMI ada online calculator. So you guys can just go online, put that. Macam mana nak kira BMI? Okay, B bukan P BMI, Body Mass Index. So kalau 27.5 ke atas untuk orang Asia, we are already obese class 1. Kalau 32.5 ke atas, obese class 2, and 37.5 ke atas, obese class 3. BMI ni boleh kira manual kan? Boleh. Apa saya tak kira malam ni, takut weekend saya hancur nanti. Okey, Dr. Renu, tadi pengenalan kepada Dr. Renu. Kalau ni untuk Dr. Wan Shazli pula. Dr. Wan Shazli, consultant plastic and reconstructive surgeon. Plastik saya tahulah yang buat hidung, mancung bagi, ada jawline tu semua kan. Reconstructive surgeon, I mean apa yang you buat? You punya? Macam saya, kepakaran saya tu dalam bidang pembedahan plastik dan rekonstruktif. So sebenarnya dia pembedahan plastik rekonstruktif ni dia terlibat dalam ada 5 lah sebenarnya kita punya cabang utama. Yang utama macam contoh dia kecacatan sejak lahir macam sumbing ataupun lahir dengan kecacatan muka kan. Lepas tu kita ada kebakaran, aksiden dan kita ada pembedahan yang melibatkan tangan, hand microsurgery. Dan last sekali baru estetik. Tapi yang banyak orang tahu pasal estetik sebab dia yang paling dipopularkan dengan pop culture. Macam tengok movie, Nick and Tak, apa semua tu. Sebenarnya tu satu daripada 5 cabang kerja kita lah. Macam tu. Okay. I mean banyak benda lah yang plastik and reconstruction ni lakukan. Bukannya setakat tummy tuck, liposuction. Banyak benda lah kita boleh buat. Banyak benda kita boleh buat. Tapi semua benda yang kita buat tu dia tulen lah, bukan tak tulen lah. Faham. Tapi untuk malam ni kita fokus kepada tummy tuck and liposuction je, okay, Dr. Shazli? Boleh. Sekarang ni kita dapat banyak soalan ni. So adakah saya perlu proceed dengan soalan-soalan yang saya dah ada penuh satu A4 paper ni ke, ataupun tak habis malam minggu kita ni ya nanti? So and then kita start lah ya. Okay. Kita start dengan Dr. Renu first. Okay. Dr. Renu, apa tu bariatric surgery? Oh, macam misteri sangat. Okay. Pembedahan bariatric is something that I'm very, very passionate about. Okay, it's a beautiful surgery. Pembedahan bariatric ni adalah bertujuan untuk membantu pesakit menurunkan berat badan when they are in an obese category. Bukan saja-saja orang boleh buat. You kena dalam kategori obese. So when you're in that obese category, kita bantu untuk turunkan berat badan melalui pembedahan ini dengan tujuan merawat lebih daripada 50 jenis penyakit, including penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout, penyakit infertility. Infertility bukan saja perempuan also lelaki. Alright? So macam-macam jenis penyakit mengurangkan risiko lebih 10 jenis kanser yang berhubung kait dengan peningkatan berat badan. Okay? Yang mana yang tak dapat kanser, kita nak cuba elakkan atau kurangkan risiko dapat kanser. Yang mana dah dapat kanser tapi masih lagi dalam kategori obese, dah dapat rawatan kanser, untuk mengurangkan risiko kanser tu datang balik pun, bariatric surgery is indication. Untuk prevent cancer and prevent cancer recurrence. Benda tu datang balik. So banyak fungsi pembedahan bariatric sebenarnya. I see. Sebab saya ada banyak mendengar kata-kata tanggapan masyarakat, netizen mengenai bariatric surgery. Tapi yang tu saya rasa kita kena tukar letak last kali kot sebab kontroversi punya soalan. So basically bariatric surgery tu adalah orang kata bukan saja untuk kecantikan secara cepat. Tapi dia mengurangkan terutamanya pesakit-pesakit macam diabetes lah kan, betul doktor tadi doktor kata BMI kan. Betul. And then okay, so you see she, you cannot imagine seseorang yang pakai insulin, okay? Dia obese and dia ada kencing manis, dia pakai insulin. Bila dia buat bariatric surgery and dia datang, yang pentingnya bukan sahaja bariatric surgery, kena datang follow up. Jangan pula buat bariatric surgery lepas tu lari tak datang follow up. Terkapai-kapai nanti tak tahu nak buat apa So dia datang follow up, dia ikut nasihat doktor-doktor semua and the team. Apa yang akan berlaku is the kencing manis akan slowly reverse, macam dia dah control, tak perlu lagi pakai insulin. Boleh dapat kurangkan, and in some patients even tak perlukan ubat sekalipun.
Can you imagine? Is it? Imagine for 5-7 years they've been injecting insulin and suddenly pop like that, you don't need insulin. Kualiti kehidupan mereka akan berubah, and this is something that rakyat tak boleh nak imagine tau. Orang biasa tak boleh. Kalau tak datang jumpa kami untuk penerangan, you cannot imagine such a situation. I mean, yelah, saya cakap je lah ya, untuk salah tanggap saya tadi tu kan. Selalu saya dengar bariatric ni cara paling mudah untuk kurus, untuk looking fabulous, untuk looking gorgeous gitu kan. Tapi I mean like, how, macam, I mean like, dia orang tak tahu ke yang benda ni, I mean that's why saya tanya Dr. Renu, apakah itu bariatric surgery? So pembedahan bariatrik ni sebenarnya ada banyak jenis. It involves some are surgical intervention, some bukan surgery. Bukan surgery pun masuk dalam bariatric surgery juga. Yang tidak melibatkan pembedahan ni, kita ada dua jenis. Satu tu gastric balloon, okay? Most of the information you can find on my Instagram, guys, alright? So today I'm going to keep it a bit ringkas. Untuk lebih detail lagi, you guys go to my Instagram and there are separate posts, okay? So yang jenis, kalau kita divide algorithm, kepala dia bariatric surgery. Okay, one side bukan pembedahan. Satu lagi pembedahan. So yang bukan pembedahan tu, kita ada dua option. Satu adalah gastric balloon. Yang satu lagi jenis injection, liraglutide. Okay, dia sejenis ubat yang boleh membuatkan kita rasa tak lapar and penuh. So kenyang. Okay. So gastric balloon and this liraglutide. Now jenis pembedahan pula, kita ada lebih daripada 26 jenis pembedahan, and growing. Okay, every year ada benda baru yang keluar. Tapi dua jenis pembedahan yang kerap dilakukan di Malaysia adalah sleeve gastrectomy dan satu lagi gastric bypass. Sleeve ni kita potong perut, bahagian perut yang mengandungi hormon ghrelin. Hormon ghrelin ni sebenarnya mengawal nafsu makan kita. Bukannya kita nak just kecilkan perut lepas tu bagi patient terseksa tak boleh makan. Tak, kita nak makan nafsu makan. So walaupun kita letak makanan kegemaran tu, dia mungkin tak minat nak makan lepas dah buat bariatric surgery, okay? The other surgery adalah pintasan usus. Kita tak buang usus, dia pintasan usus. So pembedahan gastric bypass melibatkan kita potong perut dan kita buat pintasan usus. So dia kompleks sedikit. There are videos on this also on my Instagram. So this is what bariatric surgery is.